Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Belum lagi menjadi yang di-Pertuan Agong. Maksud saya belum lagi diangkat sepenuhnya menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim sudah pun memberikan amaran yang paling kita suka. Bahkan kita kata, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Sultan Ibrahim beri amaran, beliau atau baginda akan memburu semua orang yang korup apabila dilantik sebagai Agong. Inilah yang paling kita suka dan kita tunggu-tunggu. Yang di Pertuan Agong yang paling ditakuti oleh ahli politik, oleh orang yang suka rasuah, makan rasuah, bagi rasuah, dan macam-macam lagi. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Sebarkan berita ini supaya biar semua orang yang suka rasuah, biar semua ahli politik yang suka main rasuah, yang selalu bagi rasuah atau siapa-siapalah, adakah itu orang politik kah, itu orang biasa kah, siapapun mereka, takut bergegar lutut kerana amaran daripada Sultan Ibrahim yang akan dilantik sebagai Agong dan menjalankan tugas seawal-awalnya bulan Januari tahun hadapan. Baginda mengatakan bahawa baginda akan memburu semua orang yang korup. Menghentikan amalan rasuah menjadi antara tumpuan Sultan Johor, Sultan Ibrahim apabila baginda memikul tugas sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 tahun depan. Selain itu, titah baginda juga, yaitu Sultan Ibrahim, memastikan tiada perpecahan di negara ini juga akan menjadi antara cabaran terbesar baginda. Bagi baginda, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara, dan punca utama ketidakstabilan politik negara dicetuskan perengus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya. Ramai menyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka? Adakah dengan memberi mereka projek mega? Itu tidak akan berlaku apabila saya menjadi yang di-Pertuan Agong. Sayang sekali siapa yang meminta anda memberi sumbangan politik. Daripada moyang saya, titah baginda, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus, titah baginda. Tetapi apabila saya di Kuala Lumpur nanti, ia adalah hutan konkret. Jadi apa yang saya buru? Saya akan memburu semua orang yang korup. Saya akan pastikan saya membawa hasil buruan orang korup. Titah baginda dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times Singapura. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melaporkan terus kepada yang di-Pertuan Agong, bukannya kepada Parlimen seperti sekarang. Jika SPRM datang kepada Agong, bermakna anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah Parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda lagi. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti disasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengesyorkan calon berkenaan. Kami Raja-Raja hanya mendapat senarai itu dari pejabat Perdana Menteri semasa Majlis Raja-Raja bersidang. Mengapa anda tidak menyenaraikan nama-nama calon yang layak kepada kami sebelum anda melantik? Kami Raja-Raja bukan rubber stamp, titah baginda. Pada 27 Oktober lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dilaporkan berkata, pelantikan baginda selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Najrin Muizzuddin Shah
sebagai timbalan yang di Pertuan Agong selama 5 tahun mulai dari Tarikh Sama. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-16. Baginda menaiki takhta sebagai yang di Pertuan Agong selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada yang di Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa menit sebelum diumumkan kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim, tular di media sosial menyatakan bahawa satu lagi ahli parlimen daripada Parti Bersatu menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan lebih menarik lagi, salah seorang daripada penganalisis politik yang terkenal di Malaysia, iaitu Siva Murugan Pandian, mengatakan bahawa tidak mustahil Parti Bersatu akan berpecah, akan retak dan silap sedikit akan bubar sekiranya mereka tidak dapat mengawal peralihan sokongan ahli-ahli parlimen bersatu kepada Pakatan Harapan BN atau Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara sekalian, yang tertular pada petang ini ialah salah seorang ahli parlimen bersatu dikatakan akan menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Namanya ialah Rosul Wahid. Walau bagaimanapun, selepas beberapa jam tular tentang kononnya Rosul Wahid bakal menyokong Anwar Ibrahim, akhirnya dia tampil memberikan pernyataan yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya beliau buka cerita, buka suara, buka mulut. Nah, apa yang dia kata? Dia menafikan bahawa dia akan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, kita tak boleh tolak secara bulat-bulat apa yang beliau kata, tapi tak boleh juga terima secara bulat-bulat apa yang dia kata. Kerana di Malaysia ini, yang menariknya politik di Malaysia ialah perkara yang kabar angin banyak kali akan jadi kabar yang benar, kabar angin akan benar-benar berlaku. Namun demikian persoalannya, sejauh manakah kabar angin kali ini boleh jadi kebenaran? Kerana kalau kita masih ingat, ahli-ahli parlimen dahulu pun banyak kabar angin yang menyokong ini dan menyokong itu, akhirnya benar-benar berlaku. Jadi adakah sebenarnya Rosul Wahid hanya cuba memperlambat-lambatkan sokongan kepada Anwar Ibrahim ataupun betul-betul tidak menyokong Anwar Ibrahim? Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid menafikan dia akan menjadi wakil rakyat Perikatan Nasional yang terbaru yang mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Rosul yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu berkata, dia tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pengisytiharan sokongan kepada Anwar seperti yang disebarkan baru-baru ini. Penyebaran berita palsu itu adalah berniat jahat dan satu tindakan tidak bertanggung jawab pihak tertentu untuk menggugat kesepaduan parti dan menjatuhkan imej ahli Parlimen Perikatan Nasional dan Bersatu, kata beliau. Pendirian saya tetap teguh dan kekal setia bersama rakan pemimpin lain meneruskan perjuangan dalam Perikatan Nasional, katanya dalam kenyataan Facebook malam tadi. Dalam hantaran itu, Rosul turut melampirkan tangkap layar pautan berita dengan tajuk "Sokong Perdana Menteri, Rosul akan keluar kenyataan esok". Setakat ini, seramai 5 ahli Parlimen Perikatan Nasional telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim, iaitu Syed Abu Hussein, Bukit Gantang, Zahari Kecik, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, serta Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Semalam, Syed Abu Hussein mendakwa seramai 7 hingga 8 lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional akan mengikut jejak langkah mereka. Dia bagaimanapun tidak mendedahkan sama ada ahli Parlimen yang berbuat demikian dan dari Bersatu ataupun PAS, namun berkata ia akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Salah satu komen yang menarik di Malaysia kini tentang isu kali ini ialah komen daripada Green Cheetah.
Beliau kata, sebagai rakyat Malaysia, lompat parti sesuka hati demi kepentingan diri sendiri adalah tindakan yang dikutuk oleh pengundi Malaysia kerana perbuatan sedemikian mengkhianati mandat rakyat. Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang tiba-tiba beralih sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah sebab utama mereka berbuat demikian? Adakah mereka mula sedar dan nampak belang pas? Rakyat marah dan benci parti yang suka menunggang agama dan bersifat perkauman, kata beliau. Masih ingat tahun lalu selepas PRU tamat dan tidak ada parti yang majoriti untuk membentuk kerajaan? Abang Johari telah membuat kenyataan secara online yang parti di Sarawak akan menyokong Muhyiddin Yassin. Lepas itu tiba-tiba buat pusingan you tidak lagi menyokong Muhyiddin. Ini adalah kerana rakyat di Sarawak dan Sabah benci kepada PAS yang suka menunggang agama dan bersifat perkauman, kata beliau. Parti PAS bukanlah parti yang boleh mewakili rakyat dari pelbagai kaum. Apa yang rakyat bimbang adalah kehidupan harian yang semakin sukar dan susah. Rakyat nak ahli politik yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan negara. Bukan rakyat yang bayar gaji buta untuk ahli politik yang hanya tahu tuduh sana, tuduh sini, fitnah sana, fitnah sini, kata Green Cheetah 3211 di halaman komen Malaysia Kini. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang isu pada kali ini? Adakah benar Rasul akan betul-betul menyokong Anwar Ibrahim beberapa hari lagi, ataukah betullah apa yang beliau nafikan ini? Tapi saya ulang sekali lagi, politik di Malaysia ini memang politik yang paling mantap. Kenapa kita kata mantap? Kerana ianya amat dinamik. Apa maksud dinamik? Dinamiknya itu ialah lain cakap hari ini, lain cakap besok. Hari ini kata tidak, esok tiba-tiba cakap iya. Hari ini kata menyokong, esok tiba-tiba tak menyokong pula. Jadi itulah yang berlaku di Malaysia. Politik di Malaysia ini memang punya ragam yang luar biasa, unik dan jauh sekali ada kesamaan dengan politik di luar negara. Jadi saudara-saudara sekalian, dinyatakan sekali lagi bahawa ahli Parlimen Hulu Terengganu iaitu Rasul Wahid menafikan dia akan menjadi wakil rakyat Perikatan Nasional yang terbaru yang akan mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, penyebaran berita palsu itu katanya adalah berniat jahat. Namun yang paling menarik perhatian kita ialah apabila Green Cheetah mengingatkan kita semua bahawa ahli Parlimen Perikatan Nasional yang tiba-tiba beralih sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah sebab utama mereka berbuat demikian? Sepatutnya, kata beliau, Perikatan Nasional mula mengkaji, jangan jadi sombong dan patut mencari kaedah untuk menghentikan perkara ini. Kerana perkara ini kalau berterusan, bak kata seorang penganalisis politik yaitu Siva Murugan Pandian, kata beliau, tidak mustahil bersatu akan pecah, retak, bubar kalau bersatu tidak dapat menangani dan mengawal perpecahan dan sokongan berterusan kepada Anwar Ibrahim. Nanti last tinggal 2 atau 3 orang yang benar-benar bersama bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.